KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajar-pelajar, hari ini menariknya kita nak belajar tentang mata pelajaran Usuluddin STPM. Dah bersedia ke belum? Pastikan semuanya bersedia dengan keadaan yang baik dan bagus sekali. Tapi bukanlah dengan saya nak mengajar. Semestinya kita akan belajar bersama dengan guru terpilih kita untuk Usuluddin STPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Sebentar tadi saya berlakon jadi guru, tapi sekarang ini anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah sebagai pengacara Sukses STPM 2021. Hari ini menariknya kita nak belajar tentang Usuluddin STPM. Apakah cara untuk menjawab kertas ini? Kita akan bersama dengan guru kita. Jom kita lihat profil guru. Saksikan. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam Sukses STPM 2021 dan bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz Muhammad Zahrin Haji Saleh daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah Pasir Pekan. Daripada Kelantan tu Ustaz, jauh no. Saya. Ya. Ustaz, hari ini untuk Usuluddin STPM, apakah yang bakal kita belajar hari ini Ustaz? Kita akan belajar bagaimana format untuk peperiksaan Usuluddin semester ketiga dan macam mana teknik menjawab soalan. Itu dia yang bakal kita belajar. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini saya persilakan Ustaz. Dipersilakan. Okey. Para pelajar yang dikasihi semua, pada hari ini kita akan membicarakan tentang Usuluddin STPM. Untuk makluman semua, untuk mata pelajaran STPM, kita ada 3 semester. Semester pertama iaitu Ilmu Tauhid 931 Palang 1. Kemudian semester yang kedua, Ulumul Quran dan Ulumul Hadis 931 Palang 2. Manakala semester yang ketiga iaitu Ilmu Mantik 931 Palang 3. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang bilakah tarikh peperiksaan Usuluddin semester yang ketiga. Tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Peperiksaan Malaysia iaitu pada 18 Mei 2022 pada hari Rabu, sidang pertama jam 8 sehingga 10 pagi. Mari kita berkenalan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik mengandungi 3 bab. Bab yang pertama iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Yang kedua, kaedah-kaedah ilmu mantik. Yang ketiga, tokoh-tokoh ilmu mantik. Seterusnya kita analisis format soalan peperiksaan Usuluddin semester yang ketiga. Soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar semua iaitu 5 soalan. Pelajar dikehendaki menjawab 4 soalan sahaja. Kita lihat bab yang pertama iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Dalam bab ini soalan pertama akan diberikan dan dikemukakan kepada semua calon. Pertama iaitu berkaitan dengan takrif ilmu mantik, sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu mantik, peranan dan kepentingan ilmu mantik dalam falsafah, usuluddin, usul fiqh
dan ilmu bahasa, dan seterusnya polemik, ilmu mantik, dan yang terakhir ilmu mantik di Malaysia. Soalan yang akan ditanya kepada pelajar semua iaitu soalan yang bernombor 1. Manakala bab yang kedua, kaedah-kaedah ilmu mantik, merangkumi beberapa tajuk yang di antaranya ialah dilalah, at-ta'rif, istidlal, induksi, ralak dan falasi, tokoh-tokoh ilmu mantik yang terakhir iaitu Ibnu Sina, Imam Ghazali dan Ibnu Haytham. Berdasarkan kepada tajuk-tajuk semua ini, maka kita lihat kepada soalan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Majlis Peperiksaan Malaysia. Contoh soalannya iaitu calon dikehendaki menjawab 4 soalan sahaja. Pertama, soalan pertama iaitu dibahagikan kepada 3, iaitu soalan A, soalan B dan soalan C. Manakala untuk soalan yang kedua diberi kepada pelajar iaitu soalan A, soalan B dan soalan C, dan soalan yang ketiga juga adalah soalan A, B dan C. Dan seterusnya yang keempat iaitu soalan A, B, C, dan yang kelima iaitu A, B, C. Jadi di sini pelajar dikehendaki untuk menjawab empat soalan daripada 5 soalan yang dikemukakan. Teknik menjawab soalan iaitu 2 perkara yang mesti pelajar menguasai. Pertama iaitu daripada segi agihan masa. Masa yang diperuntukkan kepada semua pelajar 2 jam iaitu 120 minit, dan pelajar mesti menjawab 4 soalan. Ini bermaksud untuk 4 soalan, calon mesti menjawab 1 soalan iaitu 30 minit. Manakala daripada teknik menjawab yang kedua iaitu fokus kepada 2. Pertama, kehendak soalan, dan yang kedua, peruntukan markah. Ini mesti dikuasai oleh semua pelajar supaya pelajar mendapat iaitu memahami kehendak soalan, dan seterusnya pelajar mengetahui peruntukan markah yang telah diperuntukkan bagi setiap soalan tersebutnya. Baik, itu dia fokus ataupun format soalan Ustaz untuk Usuluddin STPM. Tapi Ustaz, kalau kita lihat tadi Ustaz jelaskan mengenai dengan soalan, terdapat 5 soalan untuk dalam kertas Usuluddin. Bagaimana Ustaz untuk pelajar-pelajar ni pilih 4 daripada 5 itu dengan baik yang mungkin diorang sukalah kan untuk dapat markah yang tinggi? Okey, kepada semua pelajar-pelajar, mereka hendaklah memilih soalan yang senang, mudah untuk dijawab. Ini bermaksud pemilihan terletak kepada pilihan masing-masing. Apa yang mereka kuasai, tajuk mana yang mereka faham, maka itulah soalan yang mereka pilih, dan seterusnya mereka menjawab di dalam peperiksaan nantinya. Baik, itu dia. Maksudnya kalau untuk pelajar-pelajar kita boleh pilihlah pilih soalan yang senang supaya nanti dia boleh dapat markah yang tinggi. Jadi itu dia analisis format untuk soalan dalam kertas peperiksaan Usuluddin STPM. Jadi kita kena pastikan pelajar-pelajar kita pilih soalan yang senang untuk kita jawab supaya dapat markah yang tinggi. Jadi saya yakin kita semua nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Bersama dengan kami dalam Sukses STPM 2021 hari ini, kita nak tahu apakah tips untuk menjawab kertas peperiksaan Usuluddin STPM. Kita bersama dengan kita Ustaz Muhammad Zahrin Haji Saleh. Ustaz, untuk segmen kali ini Ustaz, tentang mantik dalam tradisi ilmu Islam, apa yang bakal dibincangkan? Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Syafiqah. Pada tajuk mantik dalam tradisi ilmu Islam, kita akan membincangkan berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan dan juga contoh-contoh soalan.
berserta dengan jawapannya. Contohnya soalan pertama, A. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu mantik? Peruntukan markah di sini iaitu 2. Jadi kita lihat, calon mesti memahami kehendak soalan. Maksud ilmu mantik. Yang kedua, peruntukannya adalah 2 markah. Ini bermaksud jawapan calon mesti berdasarkan kehendak soalan dan berdasarkan kepada peruntukan markah. Dan jawapan calon itu hendaklah daripada segi istilah sahaja. Ini bermaksud calon tidak perlu mendatangkan iaitu pengertian ataupun maksud ilmu tauhid daripada segi bahasa. Sebab peruntukan markah adalah 2 sahaja. Katakanlah kalau soalan yang dikemukakan peruntukan markahnya adalah 4. Ini memberi makna calon mesti mendatangkan pengertian ilmu mantik dari segi bahasa dan juga daripada segi istilahnya. Jadi, tipnya kepada setiap calon mesti faham kehendak soalan. Yang kedua, lihat kepada peruntukan markahnya. Jadi, inilah jawapan kepada apakah yang dimasukkan dengan ilmu mantik yang diperuntukkan 2 markah. Calon kemudian menjawab ilmu mantik ialah ilmu yang menyusun pemikiran manusia dengan meletakkan peraturan yang boleh memelihara seseorang daripada tersalah dalam berfikirnya. Manakala katakan kalau jawapan yang dikemukakan ataupun peruntukan markah dikemukakan adalah 4, maka calon mesti menjawab daripada segi bahasa. Daripada segi bahasa, ilmu mantik ini asalnya daripada perkataan Yunani, iaitu logos, yang bermaksud kebenaran berfikir. Manakala mantik ini merupakan kalimah bahasa Arab yang berasal daripada perkataan nataqa, iaitu berkata dan berfikir. Itulah dia yang mesti dicalon menjawabnya nanti di dalam peperiksaan untuk bahasa dan juga istilahnya. Baik. Seterusnya kita lihat kepada soalan 1B. 1B ini peruntukan markahnya adalah banyak berbanding dengan peruntukan markah soalan A, iaitu 8. Soalannya huraikan 4 hujah ulama yang berpandangan bahawa hukum mempelajari mantik adalah harus. Peruntukan 8 markah. Calon mesti mendatangkan 4 hujah ulama yang menyatakan bahawa ilmu mantik ialah hukumnya harus. Jawapan di sini iaitu mesti 4 perenggan. Setiap satu jawapan berserta dengan huraian dalam 1 perenggan. Manakala jawapan dan isi yang kedua di dalam perenggan yang kedua dan isi yang ketiga berserta dengan huraian di dalam perenggan yang keempat, dan jawapan dan isi yang keempat mesti berada di perenggan yang keempat. Kita lihat kepada kehendak soalan 4 hujah. Ini bermaksud calon mesti mendatangkan 4 perenggan untuk membolehkan mereka mendapat markah yang penuhnya. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C merupakan soalan aras tinggi, kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu dimulakan dengan bincangkan. Apabila soalan bincangkan dan peruntukan markah yang diberi adalah 10, maka calon mesti mendatangkan di dalam pemikiran dan juga
langkah mereka iaitu mesti ada perenggan rumusan ataupun perenggan kesimpulan. Isi yang pertama dengan huraian dalam perenggan yang pertama, isi yang kedua dengan huraian dalam perenggan yang kedua, isi yang ketiga bersama dengan huraian di dalam perenggan yang ketiga, isi yang keempat bersama dengan huraiannya dalam perenggan yang keempat, dan yang akhir perenggan yang kelima, pelajar mesti mendatangkan rumusan atau kesimpulan daripada keseluruhan jawapan. Ini bermaksud untuk soalan bincangkan sahaja, pelajar mesti mendatangkan rumusan ataupun pendapat mereka berdasarkan daripada keseluruhan jawapan tersebutnya. Maknanya Ustaz, dia kena ada jawapan kan, contoh 8 markah, satu jawapan, huraian dia. Ya. Jadi Ustaz, mungkin pelajar-pelajar nak tahu jugalah, kalau selalunya dalam satu perenggan tu berapa baris yang perlu kita tulis lah Ustaz? Panjang ke huraian dia ke, ataupun sikit je pun tak apa? Okey, soalan yang cantik. Untuk makluman pelajar semua, untuk mendapatkan jawapan yang terbaik sebagaimana soalan yang ditanya oleh Syafiqah itu tadi, isi mestilah berada di baris yang pertama. Isi mestilah berada di baris pertama, manakala huraian berada di baris kedua, ketiga dan keempat. Ini bermaksud untuk mendapatkan jawapan yang terbaik, iaitu mestilah 4 baris. Isi yang pertama di baris teratas, manakala huraiannya baris yang kedua, ketiga dan keempat. Ini bermaksud 4 baris itu adalah yang terbaik sebenarnya untuk pelajar mendapat markah penuh. Baik. Ustaz, kiranya Ustaz, apa sebenarnya, kita pun belajar tentang ilmu mantik kan? Lagi-lagi Ustaz kan, pakar dalam ilmu mantik ni Ustaz. Tapi sebenarnya apa kepentingan ilmu mantik ni Ustaz? Kepentingan ilmu mantik ini banyak. Merangkumi banyak bidang, termasuk bidang usuluddin, bidang usul fiqh, bidang iaitu kejuruteraan dan sebagainya. Bidang falsafah. Antaranya, kepentingan belajar ilmu mantik ini untuk memberi kepada ahli falsafah itu kemahiran berhujah ataupun kemahiran berdebat. Yang kedua, dalam bidang usuluddin, iaitu melalui hujah yang dikemukakan oleh ahli mantik ini menjadi hujah yang terkuat ataupun hujah yang paling kuat untuk mengetahui kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Manakala ilmu mantik ini juga penting supaya tidak ada ralak dan falasi di dalam membincangkan ilmu mantiknya. Dan yang terakhir, iaitu mereka yang belajar ilmu mantik dapat membezakan yang benar dan salah di dalam pemerhatian, uji kaji dan juga garis panduan kaedah yang telah ditetapkan oleh ahli mantiknya. Baik. Maksudnya itulah antara kepentingan ilmu mantik itu sendiri, bukan sahaja orang kata berdebat, tapi semuanya sebenarnya kejuruteraan dan juga bidang-bidang lain Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita lihat ilmu mantik, Ustaz cakap tadi Arab kan, ataupun logos tadi Ustaz. Logos daripada perkataan Yunani. Logos daripada perkataan Yunani. Maksudnya sejarahnya, asalnya bagaimana Ustaz? Sejarah kewujudan ilmu mantik ini iaitu di zaman Yunani, apabila wujudnya ahli-ahli falsafah seperti Aristotle, seperti Socrates. Mereka lah yang menjadi pengasas dan juga merupakan yang menyusun ilmu mantik. Kemudian buku-buku dan hasil karya mereka telah pun dibawa ke zaman Islam, diterjemahkan di zaman di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, melalui perkembangan ilmu, daripada ilmu iaitu dengan namanya logos ditukarkan kepada ilmu mantik. Itu dia Ustaz. Menarik Ustaz.
Maksudnya zaman-zaman Khalifah Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah lah mereka yang menterjemahkan semula. Betul. Jadi akhirnya lahirlah ilmu mantik. Jadi banyak lagi kita nak tahu tentang ilmu mantik, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Bersama dengan kami dalam Sukses STPM 2021 hari ini membincangkan tentang topik mata pelajaran Usuluddin STPM. Masya Allah, banyak ni kita nak belajar ni Ustaz. Jadi segmen kali ini Ustaz tentang kaedah-kaedah ilmu mantik. Berapa kaedahnya? Banyak ke? Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Syafiqah. Untuk bab yang kedua iaitu kaedah-kaedah ilmu mantik. Di dalam bab inilah iaitu yang paling banyak sekali pelajar perlu pelajari. Dan kita lihat soalan contoh antaranya iaitu jelaskan dua perkara yang membentuk dilalah. Peruntukan markah iaitu 4 markah. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, pelajar mesti memahami kehendak soalan. Kehendak soalan di sini iaitu dua perkara yang membentuk dilalah. Jawapan calon mestilah didatangkan dua. Pertama, dua perkara yang membentuk dilalah ialah pertama adalah dal. Yang kedua iaitu madlul. Apa yang maksud dal? Apa maksud madlul? Dal ini adalah petunjuk. Madlul ialah sesuatu yang ditunjukkan. Contohnya dal. Pucat muka seseorang. Madlulnya yang menunjukkan beliau adalah sakit. Dal juga, petunjuk juga iaitu memberi maksud bahawa bunyi siren bomba madlulnya adalah wujudnya adanya kecemasan. Jadi di sini perkara yang perlu dipelajari oleh calon berkaitan dengan dilalah. Dan dilalah ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Dilalah lafziyah yang berlafaz dan dilalah ghairil lafziyah iaitu dilalah petunjuk yang tidak berlafaznya. Apabila calon mendatangkan iaitu jawapan dal dan juga madlul serta dengan contoh, maka calon mendapat markah penuh. Ataupun calon mendatangkan maksud dal serta huraiannya. Begitu juga dengan madlul berserta dengan huraiannya. Maka setiap dal dan juga huraiannya 2 markah, madlul berserta dengan huraiannya 2 markah. Dan calon boleh mendatangkan dalam bentuk perenggan. Perenggan yang pertama iaitu memperkata atau menjawab tentang dal. Manakala perenggan yang kedua menghurai tentang madlulnya. Itu untuk soalan pertama. Manakala untuk soalan yang kedua, contohnya kategorikan setiap contoh dilalah yang berikut. Peruntukan markah adalah 6. Soalannya, manusia ialah haiwan yang berfikir. 1. Yang kedua, perkataan aduh. Yang ketiga, asap yang keluar daripada rumah. Yang keempat, azan asar telah berkumandang. Yang kelima, lampu isyarat berwarna merah. Yang keenam seterusnya, air mata mengalir. Maka calon mesti mendatangkan jawapan untuk setiap soalan tersebut.
Setiap reaksi tersebut, maka calon mendatangkan daripada pembahagian dilalah tersebut. Iaitu, pertama, manusia ialah haiwan yang berfikir. Calon mesti menjawab, ini termasuk dalam kategori dilalah lafziyah wad'iyah. Manakala untuk mendengar suara aduh, maka inilah dia dilalah lafziyah tab'iyah. Dan seterusnya, asap yang keluar daripada rumah merupakan dilalah ghairi lafziyah aqliyah, iaitu secara akal kita menyatakan bahawa berlakunya kebakaran berlaku di rumah tersebut. Manakala azan asar telah berkumandang, ini dilalah petunjuk lafziyah wad'iyah yang dilakukan oleh manusia. Sebab manusia yang muazzin, yang menjadi Bilal, mengumandangkan iaitu azan tersebut. Manakala lampu isyarat berwarna merah, ini adalah dilalah ghairul lafziyah wad'iyah, iaitu yang diletakkan ataupun yang dilakukan oleh manusia. Tapi ini adalah dilalah ghairul lafziyah yang tidak berlafaz. Dan yang terakhir, air mata yang mengalir, maka ini adalah dilalah ghairul lafziyah tab'iyah, iaitu semula jadi. Jadi, untuk soalan yang sebegini, calon-calon mesti mendatangkan satu sahaja istilah untuk setiap soalan ini. Dan peruntukan markah adalah satu markah. Ini bermakna calon yang dapat menjawab akan diberi satu markah. Manakala calon yang tidak dapat mendatangkan jawapan, maka calon tersebut tidak akan diberi satu markahnya untuk setiap soalan. Ada kemungkinan ke Ustaz, kalau contoh yang dia patutnya dilalah lafziyah wad'iyah, tapi dijawab dilalah lafziyah saja? Okey, di sini ada perbezaan ghairil lafziyah dengan al-lafziyahnya. Sebab al-lafziyah ini dilalah yang berlafaz, yang ada suara, yang ada kata-kata. Contohnya seperti tolong, tolong, itu kata-kata. Manakala dilalah ghairil lafziyah yang tidak berlafaz, sebagaimana contoh tadi, iaitu asap yang naik, menunjukkan ada kebakaran yang berlaku. Maka dilalah di situ calon mesti memahami dia. Adakah dilalah itu secara berlafaz ataupun dilalah itu tidak berlafaznya. Okey. Seterusnya yang terakhir, soalan C, 2C, iaitu bincangkan hubungan antara dilalah dengan ta'rif, 10 markah. Apabila soalan bincangkan, sekali lagi saya nak tekankan kepada pelajar, apabila soalan bincangkan, maka mesti ada perenggan rumusan ataupun kesimpulan. Dan peruntukan yang diberi 10 markah. 10 markah ini bermaksud calon mesti mendatangkan 4 isi. 4 isi untuk bincangkan hubungan antara dilalah dengan at-ta'rif. Iaitu isi yang pertama berserta dengan huraiannya. Kena datangkan huraian dalam satu perenggan. Isi yang kedua berserta dengan huraiannya dalam perenggan yang kedua. Manakala isi yang ketiga mesti didatangkan berserta dengan huraiannya dalam perenggan yang ketiga. Dan isi yang keempat berserta dengan huraian dalam perenggan yang keempat. Maka calon di sini mendapat 8 markah. Calon mendapat 8 markah. Maka untuk mendapat markah penuh 10 markah, calon mesti mendatangkan kesimpulannya ataupun rumusannya satu perenggan. Ini bermaksud
untuk soalan bincangkan sahaja, maka calon-calon mesti mendatangkan rumusannya. Oleh kerana bab kaedah-kaedah ilmu mantik ini dikemukakan kepada calon 3 soalan. Soalan nombor 2, soalan bernombor 3 dan soalan yang bernombor 4. Maka calon boleh memilih mana-mana soalan tersebut untuk mereka menjawabnya. Katakanlah saya datangkan contoh iaitu soalan yang keempat. Jelaskan pengertian istiqra'. Biasa dengar Syafiqah istiqra'? Kalau istiqra' ni Ustaz, saya tak pernah dengar Ustaz. Tak pernah dengar. Okey. Istiqra' ini ialah kajian. Kajian, penyelidikan. Suatu penyelidikan, suatu kajian yang dilakukan untuk membuat kesimpulan umum daripada dalil yang khusus. Contoh paling mudah saya datangkan di sini, Syafiqah masuk ke dalam kelas contohnya. Kemudian Syafiqah buat kajian. Adakah pelajar di dalam kelas tersebut boleh menjawab dan boleh membaca dan mengira? Contohnya, adakah pelajar tersebut boleh menjawab soalan dengan melihat, membaca soalan ataupun mengira? Syafiqah ambil 3 ataupun 4 orang sahaja. Sedangkan calon pelajar di situ ialah 20. Maka dapatlah pelajar tersebut, Syafiqah membuat kesimpulan dia, semua pelajar dapat membaca dan menulis. Itu dikira adalah istiqra' yang salah sebab tidak mengira kepada semua kan. Okey, itu dinamakan istiqra'nya. Okey. Seterusnya untuk soalan yang kedua, iaitu huraikan bahagian istiqra' beserta contoh. 8 markah. Okay. Apabila 8 markah ini bermaksud calon mesti mendatangkan iaitu bahagian istiqra' 2, iaitu istiqra' tam dan juga istiqra' nakis beserta dengan huraian masing-masing dan juga ditambah dengan contoh. Sebagaimana yang saya tanyakan tadi, kalau istiqra' tam ini penyelidikan yang dijalankan terhadap seluruh juz'i. Contoh tadilah, Syafiqah masuk dalam kelas, kaji semua pelajar, maka dapat dapatan. Rupa-rupanya pelajar dapat menjawab, dapat membaca, dapat mengira, dapat menulis. Maka itu dipanggil sebagai istiqra' tam. Manakala Syafiqah memilih hanya sahaja 3 atau 4 orang sahaja. Kemudian Syafiqah menyatakan bahawa sebahagian sahaja pelajar yang dikaji tetapi memberi input ataupun memberi hasilnya kepada keseluruhan, maka itu dinamakan istiqra' nakisnya. Contohnya, siapa yang pernah buat istiqra' nakis? Iaitu Imam Syafi'i. Contoh dalam ni dah. Maksudnya Imam Syafi'i mengkaji perempuan-perempuan di negara Iraq. Ini dalam usul fiqh ni. Maksudnya masalah fiqh ni. Dah. Maka istiqra' yang dilakukan hanya mengkaji perempuan di Iraq berkaitan dengan tempoh haid bagi perempuan, tapi dipakai semua di dalam mazhab Syafi'i. Maka itu dinamakan istiqra' nakisnya. Okey. Jadi itu dia Ustaz, tentang istiqra' beserta dengan contoh. Yang paling penting maksudnya pelajar-pelajar kena tahulah, tahulah apa yang perlu dijelaskan dalam huraian soalan tersebut. Okey Ustaz, dipersilakan. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu bincangkan 4 syarat tajribah. Okey, di dalam istiqra' ini dia ada 5 metod. Antaranya tajribah. Pertama mulahazah, tajribah, fardu furu', tahqiqul fardu furu' dan seterusnya al-qanun atau ta'mimul hukum. Maka soalan ini bincangkan juga. Apabila bincangkan juga, maka perlu kepada kesimpulan dan juga perlu kepada rumusannya. Calon mendatangkan 4 syarat tajribah. Cara untuk membuat kajian, cara untuk membuat uji kaji.
iaitu uji kaji pertama mestilah menyeluruh. Yang kedua, pemusatan tarkis. Yang ketiga, penggunaan alat moden. Dan yang kelima, pengulangan tikrar. Dan seterusnya, calon mendatangkan rumusan ataupun kesimpulan. Barulah calon mendapat 10 markah. Jadi kalau kita lihat, Syafiqah, semua soalan C ini adalah soalan kebanyakannya bincangkan. Yang calon mesti kena ingat, mesti datangkan, iaitu perenggan, kesimpulan dan juga rumusannya. Baik, itu dia 4 syarat tajribah atau 4 syarat untuk kita buat istiqra' lah. Istiqra' salah satu daripada metod istiqra' tajribah ini. Oh, tajribah adalah salah satu metod. Jadi Ustaz, sebenarnya istiqra' ni berapa metod dia Ustaz sebenarnya? Istiqra' ada 5 metod sebagaimana saya nyatakan, iaitu metod yang pertama iaitu mulahazah, metod yang kedua tajribah, metod yang ketiga fardul furuq, metod yang keempat tahqiq fardul furuq, dan metod yang kelima al-qanun ataupun dikenali juga ta'mimul hukum. Baik, itulah 5 metod untuk istiqra'. Berbagai caralah untuk buat penyelidikan ataupun kajian tu Ustaz. Jadi satu ilmu baru untuk saya pada hari ini, iaitu berkenaan dengan metod ataupun 4 syarat tajribah ataupun 4 syarat tajribah yang yakni satu daripada metod istiqra'. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Bersama dengan kami dalam Sukses STPM 2021, dan hari ini kita belajar tentang ilmu ataupun mata pelajaran usuluddin tentang ilmu mantik. Jadi Ustaz, Ustaz kita pada hari ini Ustaz Zahrin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah Pasir Pekan. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini berkenaan dengan tokoh-tokoh mantik. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Syafiqah. Untuk bab yang ketiga, kita akan mempelajari tokoh-tokoh ilmu mantik. Untuk tokoh-tokoh ilmu mantik dalam sukatan yang telah pun diberikan oleh pihak MPM, iaitu seramai 3 orang tokoh. Pertama, Ibn Sina. Yang kedua, Imam Ghazali. Dan yang ketiga, Ibn Haytham. Dan untuk soalan yang bernombor 5, melalui analisa yang dilakukan oleh Ustaz, iaitu untuk soalan nombor 5 ini berkenaan dengan tokoh-tokoh mantiknya. Jadi di sini Ustaz datangkan satu orang tokoh untuk kita bincangkan macam mana cara untuk menjawab dan seterusnya mendapat markah yang sempurna. Contoh soalan A, nyatakan 2 buah kitab ilmu mantik yang dihasilkan oleh Imam Ghazali. Peruntukan markah ialah 2 markah. Ini bermaksud kehendak soalan supaya pelajar mendatangkan 2 buah kitab. Maka untuk soalan ini, calon hanya perlu menjawab 2 buah kitab sahaja. Kerana peruntukan markahnya adalah 2. 1 buah kitab, 1 markah, dan nama kitab yang kedua 1 markah. Contoh jawapannya iaitu kitab Mi'yarul Ilmi fi Fannil Mantik, iaitu satu kitab yang membincangkan, yang membahaskan tentang ilmu mantiknya, yang menjadi perbincangan utama oleh Imam Ghazali. Yang kedua, Maqasid Al-Falasifah. Sebagaimana yang kita sedia maklum dan bagi tugas Syafiqah maklum, Imam Ghazali banyak menulis, menghasilkan karya-karyanya. Cuma fokus kita dalam bidang ilmu mantik. Jangan kita ambil kitab-kitab yang lain untuk dijadikan jawapan. Contohnya kitab yang masyhur pada Imam Ghazali, contohnya Ihya
Ulumuddin. Sedangkan Ihya Ulumuddin tersebut tidak ada kaitan dengan Ilmu mantik. Jadi untuk soalan ini fokus kepada ilmu mantiknya. Yang kedua, iaitu jelaskan pemikiran Al-Ghazali yang berkaitan dengan ilmu mantik. Peruntukan markah adalah 8. Jadi, apabila peruntukan markah 8 dan kehendak soalan juga adalah difahami oleh calon, maka calon boleh mengira-ngira dah memberi suatu penjelasan bahawa mestilah isinya 4 isi berserta dengan huraian. Senang kan? Maksudnya daripada soalan pertama, kedua, ketiga, 4, jadi pelajar dah nampak berapa isi yang sepatutnya pelajar jawab berdasarkan kepada peruntukan markahnya. Jadi inilah dia jawapan contoh kepada pemikiran Ghazali yang berkaitan dengan ilmu mantik. Dan begitu juga sebagaimana yang kita ketahui, setiap isi mestilah bersama dengan huraian. Setiap isi mestilah disertakan dengan huraian. Kalau calon tidak mendatangkan huraian, calon mendatangkan jawapan seperti ini, maka calon hanya layak mendapat markah isi sahaja. Untuk huraian tidak akan diberi kepada calon kerana tidak menghurai setiap jawapan tersebutnya. Dan untuk yang terakhir, bincangkan sumbangan Al-Ghazali dalam ilmu mantik. Soalan C, bincangkan. Apabila soalan bincangkan, mesti ada rumusan ataupun kesimpulan. Dan peruntukan markah adalah 10. Ini bermaksud setiap isi berserta dengan huraian dalam satu perenggan mesti ditulis oleh pelajarnya. Untuk isi pertama berserta dengan huraian dalam perenggan yang pertama. Isi yang kedua berserta huraian dalam perenggan yang kedua. Isi yang ketiga berserta dengan huraian dalam perenggan yang ketiga. Isi yang keempat berserta dengan huraian dalam perenggan yang keempat. Dan akhirnya rumusan. Untuk makluman pelajar-pelajar semua, Usuluddin STPM pelajar mesti menjawab dalam esei. Ini bermaksud pelajar mesti menjawab banyak penulisannya supaya pelajar ini mendapat markah yang paling layak untuk mereka mendapatnya. Jadi kita lihatlah daripada soalan yang ketiga ini, bincangkan sumbangan Al-Ghazali, maka Ustaz mengharap supaya calon telah mendapat iaitu kefahaman macam mana untuk mendatangkan jawapan yang terbaiknya. Dan yang akhir untuk pelajar-pelajar semua, kita melihat analisis soalan-soalan mantik 931 Palang 3 sehingga tahun 2020, iaitu tahun lepas. Inilah dia yang telah pun masuk di dalam peperiksaan, yang telah pun dikemukakan di dalam peperiksaan, iaitu pertama dalam bab mantik dalam tradisi ilmu Islam, ta'rif ilmu mantik. Jadi menjadi iaitu perkara yang dibincangkan juga, ditanya juga. Seterusnya, sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu mantik dan peranan dan kepentingan ilmu mantik, falsafah, usuluddin, usul fiqh dan juga ilmu bahasa. Jadi Ustaz mengharap kepada calon sila lihat analisis ini dan membuat penekanan kepada soalan-soalan yang lazimnya masuk di dalam setiap peperiksaan. Manakala untuk polemik tentang ilmu mantik juga sering kali masuk
dan begitu juga ilmu mantik di Malaysia juga pernah dikemukakan di dalam soalannya. Manakala untuk tajuk yang kedua, iaitu kaedah-kaedah ilmu mantik, inilah dia dilalah pernah juga masuk hubungan dilalah dengan ta'rif al-alfaz, at-ta'rif kulliyatul khams, bahagian dan syarat ta'rif, aplikasi ta'rif dalam ilmu, dalam disiplin ilmu dan kehidupannya. Al-Qadiyah, bahagian istidlal, qiyas, penggunaan qiyas dalam karya Usuluddin, dan seterusnya istiqra', metod istiqra', kepentingan istiqra' dalam pengajian Islam dan penyidikan, dan ralak serta falasi. Dan yang terakhir dalam bab yang ketiga, tokoh-tokoh mantik. Kalau kita lihat, Ibnu Sinar pernah masuk, Al-Ghazali pernah masuk, begitu juga dengan Ibnu Haitamnya. Jadi inilah dia analisis soalan-soalan, kekerapan soalan yang telah masuk, dan Ustaz mengharapkan semoga calon mendapat manfaat daripada analisis ini. Baik, insya-Allah. Jadi Ustaz, yang ni Ustaz dah jelaskan dah. Pelajar-pelajar kita boleh take note, kita boleh ambil tahu tentang perkara ini supaya kita boleh ready dah. Lepas ni nak buat latihan apa dan sebagainya. Jadi Ustaz, berkenaan dengan tokoh-tokoh ilmu mantik. Kita tahu tadi Ibnu Sina, Ibnu Haitam, Ibnu Al-Ghazali. Tapi adakah tokoh-tokoh ilmu mantik ni ataupun ilmu falsafah ya Ustaz? Daripada barat Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey, ilmu falsafah ini merangkumi keseluruhan dunia lah, boleh dikata. Bukan hanya dalam dunia Islam sahaja, bahkan juga ada wujud di dunia barat sekalipun. Antara tokoh-tokoh ilmu falsafah, ahli falsafah di dalam iaitu dunia barat seperti Roger Bacon, John Stuart Mill dan yang lain-lain lagi lah. Jadi kita lihat bahawasanya di sini pelajar untuk tajuk bab yang ketiga ini mereka hanya belajar tokoh-tokoh Islam sahaja, dan untuk mereka mempelajari tokoh-tokoh barat, insya-Allah apabila mereka melanjutkan pelajaran nanti di universiti, mereka akan diajar iaitu berkenaan dengan tokoh-tokoh barat pulanya. Baik Ustaz, itu dia penjelasan daripada Ustaz. Ustaz, kalau untuk pelajar-pelajar ni Ustaz nak ambil peperiksaan STPM Usuluddin, mungkin ada tips daripada Ustaz untuk mereka berjaya dengan cemerlang. Okey, tip untuk berjaya di dalam peperiksaan Usuluddin ini iaitu pertama, pengetahuan sedia ada yang ada pada calon. Sebab kita lihat ilmu mantik ini hanyalah sebahagian daripada Usuluddin. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Usuluddin merangkumi ketiga-tiga, iaitu ilmu tauhid, yang kedua ulumul Quran dan ulumul hadis, dan yang ketiga ilmu mantik. Ini bermaksudnya pelajar mesti menguasai ketiga-tiga dan dapat menjawab dengan sebaik mungkin untuk melayakkan mereka mendapat keputusan yang cermelan. Lebih-lebih lagi untuk Usuluddin, tip yang keduanya yang dapat saya kongsikan iaitu pengetahuan sedia ada. Calon dan pelajar ini telah belajar ilmu tauhid iaitu di sekolah rendah, sekolah menengah, ulum Quran, ulum hadis mereka pun telah belajar sekolah rendah, sekolah menengah. Cuma ilmu mantik sahaja mereka belajar di tingkatan 6. Kenapa diperkenalkan ilmu mantik di tingkatan 6? Kerana pada masa ini calon dan juga pelajar telah pun matang, dapat berfikir dengan baik. Kerana banyaknya ilmu pengetahuan mereka baca dan sebagainya Ustaz. Jadi Ustaz, untuk prestasi calon yang sebelum ini Ustaz, apa kesilapan yang biasa dilakukan supaya kita boleh elak ni untuk dapat markah yang cemerlang? Okey, kita lihat apakah dia prestasi calon. Antara prestasi calon ketika mereka menjawab soalan Usuluddin ini iaitu kebanyakan mereka hanya melambakkan fakta dan maklumat yang mereka tahu tanpa dengan merancang untuk penyusunan yang terbaik. Itu kesilapannya.
calon dah ada maklumat tetapi mereka tidak rancang dengan susun yang terbaik ketika mempersembahkan jawapannya. Yang kedua iaitu kekurangan maklumat. Ini juga perlu diatasi oleh pelajar. Perlu mereka membaca banyak bahan-bahan tambahan laginya. Dan yang ketiga iaitu mereka kurang memahami istilah-istilah yang digunakan seperti istiqra', ralak, falasi dan sebagainya. Maka ini mesti dikuasai dengan sebaik mungkinnya. Dan apabila ada soalan berkaitan dengan perbezaan, maka calon-calon tidak mampu memberi perbezaan yang terbaik ketika mereka menjawabnya. Baik, itu antara prestasi calon pada peperiksaan-peperiksaan yang sebelum ini. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung untuk kali ini untuk Usuluddin STPM. Mudah-mudahan semua yang dapat manfaat daripada perkongsian ustaz kita pada hari ini. Jadi ustaz, jazakumullah khairan jazak, dan terima kasih juga pada semua pelajar-pelajar yang menonton Didik TV KPM. Sehingga berjumpa lagi, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.